sambung tajuk gelombang part 2. Jom. Baiklah, kita sambung semula kita punya pembelajaran gelombang bahagian 2. Hari ini cikgu akan terangkan pada awak ciri-ciri gelombang. Okey? Apa yang ada dalam satu gelombang, iaitu ciri-cirinya. Okey? Ini merupakan satu gelombang. Okey? Gelombang sesaran, graf sesaran melawan masa. Okey. So, ini merupakan satu gelombang. Okey. Ini adalah sesaran yang paling tinggi. Okey. Jarak daripada kedudukan asalan, kedudukan keseimbangan kepada sesaran yang paling tinggi kita namakan sebagai amplitude. Sesaran maksimum dengan simbol A huruf besar. Okey. Dan ini adalah tempoh, iaitu masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Maksud satu ayunan lengkap saya dah terangkan sebelum ni, iaitu satu ayunan lengkap meliputi gerakan satu gelombang mencapai 360 darjah. Okey, di sini bukan satu ayunan lengkap, ini baru separuh. Okey, ni 360 darjah lengkap satu ayunan lengkap. Dan masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap kita namakan sebagai tempoh. Okey, masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap ialah tempoh. Disimbolkan dengan huruf T. Okey. Ini adalah untuk graf sesaran melawan masa. Okey. Lagi satu, graf sesaran melawan jarak. Okey. Sesaran maksudnya sesaran maksimum. Sesaran maksudnya ketinggian gelombang tu. Okey, ketinggian gelombang. Manakala jarak ialah panjang gelombang. So, ini adalah satu gelombang lengkap. Okey, ini sesaran gelombang. Sesaran maksudnya berapa tinggi gelombang itu bergerak. Okey, sesaran yang semakin meningkat dan hingga mencapai sesaran maksimum, iaitu amplitude. Samalah. Okey, amplitude A. Dan ni adalah panjang gelombang, jarak. Okey, untuk graf sesaran melawan jarak dalam meter, ni adalah panjang gelombang. Okey, untuk gelombang kita panggil panjang gelombang. Untuk gerakan di atas garis lurus kita panggil jarak. Okey, ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang kita simbolkan dengan lambda. Lambda maksudnya ialah panjang gelombang. Okey. Right. Seterusnya ialah frekuensi gelombang. Okey, saya dah perkenalkan anda. Istilah yang pertama amplitude, istilah yang kedua ialah panjang gelombang. Okey, so gelombang ni bukan, kalau nak kata gelombang dia bukan satu sahaja, bukan satu gelombang. Okey, bila dia kata gelombang maksudnya bergelora, bergelombang. So ada banyak ayunan. Dalam satu saat boleh membuat sehingga mencapai 1000 ayunan lengkap dan sebagainya. Okey, itu kita panggil frekuensi. Frekuensi ialah bilangan getaran ataupun ayunan lengkap dalam satu
saat. Okey, maksud dia dalam satu saat dia membuat dalam satu saat dia membuat 10 ayunan lengkap. Kalau 10 ayunan lengkap, maksudnya frekuensi sama dengan 10 Hz. Okey, unit bagi frekuensi ialah Hz. Okey. Simbol bagi Hz ialah H huruf besar dan Z huruf kecil. Okey. So, apa kaitan kita nak mengkaitkan antara frekuensi dengan tempoh? Tempoh ialah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Apakah hubungan antara frekuensi dengan tempoh? Bagaimana kita nak cari tempoh bila diberi satu frekuensi? Okey, frekuensi sama dengan satu ni adalah satu saat. Frekuensi ialah bilangan getaran dalam masa satu saat. Okey, untuk nak tahu masa untuk satu ayunan lengkap, kita gunakan formula tempoh sama dengan 1 per frekuensi. Untuk kita nak tahu, okey, tempoh sama dengan 1 per frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh. Okey, unit untuk frekuensi ialah 1 per saat atau saat negatif 1 atau Hz. Okey, soalan suka tanya maksud persamaan unit. Okey, persamaan unit. Hz bersamaan dengan saat negatif 1. Kenapa saat negatif 1? Kerana 1 per tempoh. Tempoh dalam saat 1 per saat. Baik. Seterusnya ialah, okey, ini adalah istilah untuk ciri yang pertama adalah amplitude, kedua ialah panjang gelombang, ketiga ialah tempoh, keempat ialah frekuensi. Ciri yang kelima ialah laju gelombang. Okey? Laju gelombang. Apabila sesuatu gelombang itu mempunyai apabila sesuatu gelombang itu bergerak, gelombang akan mempunyai laju gelombang. Okey. So, sebelum ni kita dah belajar dalam tajuk daya dan gerakan, force and motion. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak bahagi dengan masa. Sekarang kita nak cari laju gelombang. Okey, kita cuma perlu tukarkan jarak kepada panjang gelombang. Dan masa kita macam mana kita nak cari masa? Okey, laju bahagi dengan masa. Okey, 1 bahagi dengan masa bermakna lambda darab dengan 1 per dengan tempoh, 1 per dengan masa. 1 per dengan masa sebenarnya ialah frekuensi. Maka laju gelombang V adalah sama dengan F lambda. Frekuensi darab dengan lambda. Okey, laju gelombang sama dengan frekuensi darab gelombang. Sebenarnya sama. Jarak ialah lambda. Jarak dengan 1 per masa, 1 per tempoh, dia adalah frekuensi. Maka laju sama dengan frekuensi darab dengan lambda, F lambda. Okey. So maka dengan ini saya dah keluarkan satu formula dalam bab gelombang. Satu formula yang pertama iaitu F sama dengan V sama dengan F lambda. So daripada olahan formula ini, soalan boleh tanya berapakah frekuensi apabila diberi hal laju. Berapakah lambda atau panjang gelombang apabila diberi hal laju dan frekuensi. So contohnya frekuensi sama dengan hal laju bahagi dengan panjang gelombang. Okey, panjang gelombang sama dengan frekuensi hal laju bahagi dengan frekuensi. Okey, so dekat sini kita boleh tengok frekuensi
akan bertambah apabila laju gelombang bertambah. Dan frekuensi akan berkurang apabila panjang gelombang bertambah. Faktor ini adalah sangat penting. Soalan boleh tanya, apakah akan berlaku kepada panjang gelombang apabila frekuensi gelombang ditambahkan. So, panjang gelombang akan berkurang apabila frekuensi bertambah. Okey. Apa akan berlaku kepada panjang gelombang apabila hal laju bertambah? So, panjang gelombang akan bertambah apabila hal laju bertambah. Kerana panjang gelombang berkadar terus dengan hal laju. Baiklah. Ini adalah jadual. Kalau awak nak buat nota, awak buat nota macam ni lah. Ataupun ni saya ambil daripada buku fizik tingkatan 4. Okey, amplitude. Beri takrifan dia, definisi. Amplitude sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey. Amplitude. Okey, kalau kita tengok kepada graf ni, amplitude ialah sesaran daripada kedudukan keseimbangan. Daripada kedudukan keseimbangan hingga ke sesaran maksimum. Okey, tempoh. Masa yang diambil oleh satu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Okey, tadi saya dah terangkan, iaitu masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap, iaitu membentuk 360 darjah. Seterusnya ialah frekuensi. Bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber gelombang dalam satu saat. Okey, dalam satu saat. So, kalau macam ni kita tengok satu gelombang, dua gelombang. Dan masa kalau kat sini satu saat bermakna frekuensinya ialah 2 Hz. Okey. Baik. Seterusnya ialah panjang gelombang. Jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey, panjang gelombang. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik ataupun ni adalah puncak gelombang, ni adalah puncak gelombang, jarak di antara puncak ke puncak. Ni adalah lembangan gelombang, ni adalah lembangan gelombang fasa yang kedua, ni fasa yang sama, ni fasa yang sama. So, jarak di antara dua titik ialah dua puncak yang berturutan, maka membentuk panjang gelombang. Ataupun daripada ni adalah graf cos, ni ada graf sin untuk membentuk satu ayunan lengkap panjang gelombang. Baik. Okey, laju gelombang. Laju gelombang ialah jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Jarak dalam masa satu saat. Okey, jarak bahagi dengan masa. Okey, ataupun V equals to F lambda. Frekuensi darab dengan panjang gelombang. Frekuensi laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okey. Ini adalah gambar untuk menerangkan dengan lebih jelas. Boleh ambil daripada muka surat 18 buku teks tingkatan 4. Baik. Okey. Untuk bahagian 2 gelombang kita berhenti di sini. Dan saya berharap segala ilmu yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Dan saya juga telah memberikan beberapa contoh soalan yang melibatkan bahagian tersebut. So, jika anda ada sebarang masalah, sila berikan komen di bawah.